Fawaid al-ilmiyahnya, fawaid tarbawiyahnya apa dia? Yang pertama, tuan-tuan tengok dalam ayat. Ya ayyuhan nabiyyu taqillah. Allah Ta'ala sebut di sini jawatan Nabi. Ya ayyuhan nabi. Tak ada dalam Quran Tuhan panggil ya Muhammad. Tak ada. Nabi lain semua dipanggil nama. Ya Isa, ya Musa, ya Daud, ya Adam. Tapi Nabi SAW Allah panggil dengan jawatan ya ayyuhan nabiyyu. Kenapa? Tanda tuan-tuan. Sebab yang pertama Allah Ta'ala nak memperkenalkan jawatan Nabi. Ini jawatan Rasul aku ni, Nabi. Mu jangan panggil apa ni, tak panggil suka hatilah. Bila kita kenal dia Nabi, kita pun ikutlah dakwah dia. Satu. Yang kedua, Allah Ta'ala panggil Nabi dengan jawatan tashrifan lahu sallallahu alaihi wasallam bifadli hadzal wasf. Satu kemuliaan yang tinggi untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan jawatan ini. Nah, dalam Quran Tuhan panggil ya ayyuhan nabiyyu dalam ayat kita ni, ataupun ya ayyuhar rasul dalam surah Al-Maidah ayat 67. Tu ada Muhammad dalam Quran, itu sifat ataupun nama. Panggilan tak ada. Tengok Nabi, Allah kata Muhammadur Rasulullah, bukan panggilan. Allah perkenalkan Muhammad itu Rasulullah. Suratul Fatih ayat 29, ayat Ali Imran ayat 44. Wa ma Muhammadun illa rasul. Muhammad itu Rasul. Tuan-tuan, kesimpulannya Allah Ta'ala tidak panggil Nabi dengan nama, dia panggil dengan jawatan. Sebuah buku ni, kalau tuan-tuan belum ada, kena ada buku ni. Nama buku ni Bidayatus Sul fi Tafdilir Rasul. Bidayatus Sul fi Tafdilir Rasul, yang ditulis oleh Syekh Izzuddin Abdul Salam. Abu Anas tolong terjemahkan dan sedikit huraian. Dalam buku ni, dengan terjemahan yang dengan tajuk 41 kelebihan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatasi para anbiya yang lain. Bandingan di antara Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dengan nabi-nabi yang lain, bukan dengan kita. Dengan kita tak masuk, tak kena standard. Nabi dengan Nabi. Ada berapa kelebihan? 41 kelebihan. Tuan-tuan cari kitab ni. Kalau tak jumpa, tengok dalam Darut Taibah tu. 41 kelebihan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatasi para anbiya yang lain, mengatasi para anbiya yang lain. Tuan-tuan dapatkan kitabnya. Alhamdulillah, menarik. Pendek ya. Kalau dapat kitab ni, tengok dalam YouTube syarah kepada kitab ni. Saya dah buat wacana dulu, seminar 41 kelebihan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Tu dalam selawat kita tu ada setengah selawat kan, sambil-sambil berdiri, ya Mu'abina, ya Muhammad. Ini menyalahi peraturan. Allah tak panggil Nabi dengan nama, kita pergi susun selawat panggil dengan nama. Sebab itulah lafaz-lafaz ibadat ni, kita berpegang dengan hak Nabi ajar, itulah yang sempurna. Kalau orang ni macam-macam bunyi, kan? Panggil Nabi dengan nama, kemudian ataupun beri jawatan lebih-lebih. Mali aluzubihi, aku tak ada lah bergantung aku kecuali denganmu. Mana boleh kita bergantung dengan Allah? Cuma Nabi kita pemberi syafaat dengan izin Allah Azza wa Jalla. Adalah lafaz-lafaz yang perlu ditakwil, yang perlu ditafsir. Kalau tak tafsir, makna lain jadi. Itu bahaya. Sebab itulah kita kata lafaz ni ia berkekan lafaz nabawi. Cukuplah. Yang pertama, tuan-tuan ingat, Allah Ta'ala tak panggil Nabi dengan nama, dia panggil dengan jawatan. Kita pergi kepada yang kedua. Tuan-tuan tengok ayat Quran yang kedua ni, fawaid tarbawiyah ni. Ya ayuhan nabiyyu taqillah. Wahai Nabi, takutlah kepada Allah. Kata di para ulama tadabbur, kata annal insan mahma balagha minal martabati. Seorang manusia ni tinggi mana martabat dia, tidak gugur taklif syarak, tak gugur. Maka dengan ini terbuktilah sesat.
golongan yang mendakwa kalau sudah sampai kepada maqam ma'rifah gugur syariat. La, kita kata kadzib, bohong ajaran itu. Berapa ramai kita tengok dengar cerita ulama ni tak salat. Wali dia panggil ulama, tak panggil wali, dia panggil wali. Wali ni tak salat dah. Sebab apa? Dia sudah makam syariat hakikat. Dia solat dengan hati dia terus kepada Tuhan. Tak main macam kita ni. Orang panggil tunggil tangga ni, ini darjat syariat, kulit. Tidak ada kulit. Nabi yang paling tinggi darjat, Tuhan kata ittaqillah. Habis, takkanlah Tok Syekh awak lebih tinggi daripada Nabi. Nabi solat sampai bengkak kaki. Tok ayah ni solat relax je. La. Kalau ada macam tu ajaran, kita kata itu ajaran salah. Itu ajaran sesat. Saya jumpa dah beberapa kes yang orang rujuk kepada kita ajaran sesat tu. Na'udzubillah. Yang ketiga. Tiga dah kita. Ya ayuhan nabiyyu taqillah. Di akhir ayat tu Allah kata innallaha kana aliman hakima. Ittaqillah aliman hakima. Takut pada Allah. Allah Ta'ala mengetahui lagi bijaksana. Ayat ini isyarat bahawa at-taqwa, perasaan takwa, takut pada Allah Ta'ala itu mesti mari daripada lubuk hati. Min samimil qalbi. Sebab Allah Ta'ala tahu semua adalah hati kita. Kalau nampak zahir ya takwa, tapi adalah hati dia lain, la. Allah Ta'ala nilai seorang manusia tu dengan hati dia. Zahir ni boleh je orang nak berlakon, tapi dalam hati tu apa yang cerita? Dalam hati tu yang besar. Yang ketiga, yang keempat lah kita. Yang keempat tulis. Wattabi' ma yuha ilaika min rabbik. Ikutlah apa yang Allah Ta'ala wahyukan kepadamu. Ayat ini sekaligus menolak adat-adat jahiliyah. Jadi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam Allah perintah ikut wahyu. Jangan ikut amalan Abu Jahal. Jangan ikut amalan Abu Lahab. Sebab mereka itu menyeleweng daripada Islam. Ikut siapa? Ikut wahyu daripada Allah Azza wa Jalla. Ikut wahyu. Jangan ikut yang lain-lain. Allahu Akbar. Ini arahan ini jelas. Fihi zajrun an ittiba'i marasimil jahiliyah. Jangan ikut puak-puak jahiliyah. Kita kena hapuskan mereka. Maka kalaulah ada nas Quran, nas hadis yang menjelaskan, jadi tak boleh lagi kita pergi ikut pandangan-pandangan yang lain. Kata-kata ini dinukilkan daripada tafsir Al-Qurtubi. Tafsir siapa? Al-Qurtubiyu. Baik. Yang kelima, Allah Ta'ala sebut, Ya ayyuhan nabiyyu. Wahai Nabi. Macam seorangnya. Kan? Seorang. Kemudian, Inna allaha kana bima ta'maluna khabira. Allah Ta'ala tahu apa yang kamu buat. Kalau Nabi seorang, kenapa dia guna ta'malun? Guna lafaz jamak. Maka di sini, para ulama tadabbur kata, mari ayat ini bisiratil jami' lidukhulil ummah, supaya masuk semua umat Nabi sallallahu alaihi wasallam di bawah khitab ya ayyuhan nabi. Sebab ayat ini bukan khususiyah. Khitab untuk Nabi, ada satu lagi khitab, dia panggil khitab khassah. Allah tujukan ayat itu khas pada Nabi saja. Itu tak boleh masuk orang lain. Macam dalam ayat kita akan jumpa Nabi lagi. Allah kata khassatan laka minal mu'minin. Hukum ni untukmu je, orang lain tak boleh pakai. Jadi banyak juga hukum-hukum yang khususiatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti Nabi kita dibenarkan kahwin lebih daripada 4 orang.
Orang lain tak boleh. Seorang pun tak jadi, tak lepas dah. Kan? Dia main pak dah pula. Yalah. Yang keenam, ya ayuhan nabiyyu taqillah. Ya ayuhan nabiyyu ittaqillah. Wahai Nabi, bertakwalah kepada Allah Azza wa Jalla. Maknanya takwa itu wujud pada Nabi sampai kepada ummah. Kalau Nabi pun Allah Ta'ala suruh bertakwa, umat dia lagilah kena bertakwa. Lagilah bertakwa. Menarik tuan-tuan. Itu dia panggil ilmu tadabbur, ilmu kita belajar. Yang ketujuh, ya ayuhan nabiyyu taqillah, taujihul amri. Allah Ta'ala tuju pada Nabi. Maka dengan ini tidak boleh kita kata orang yang paling baik atas dunia pun Tuhan kata ittaqillah. Jadi kalau kita, contohnya kita bercakap dengan ustaz ke, dengan pak imam ke, dengan siapa-siapa lah pendakwah, dia ada buat salah, cakap dia tak betul, bawa hadis palsu, kita kata ustaz ittaqillah. Penceramah ittaqillah. Selebriti dakwah ittaqillah. Jangan buat macam ni. Ini maklumat tak betul, ini fitnah, ini hadis palsu. Boleh. Sebab apa? Allah Ta'ala sendiri tegur Nabi. Bukan tegur, peringatkan Nabi, ittaqillah. Patut ke Nabi diperingat ittaqillah? Dia Nabi. Jadi kalau kita, ni setengah orang bila kita kata ittaqillah ya Syekh, dia celak mata kita. Apa masalah saya? Subhanallah, orang ingat kepada takwa kepada Allah Ta'ala, dia marah pula. Kenapa? Itu kesombongan dalam jiwa kita. Kalau kata ittaqillah, kita kata alhamdulillah, nattaqillah, nuhasib anfusana wa nuraja'. Kita muhasabah balik, kita murajaah balik. Mungkin kita terlupa, kita tak ingat. Banyak hukum-hukum yang kita bercakap baru ni, bila ditegur oleh para sahabat, kita tarik balik. Itu sepatutnya kita. Tak. Orang tegur, orang nasihat, buat video lain pula jawab. Jawab apa? Merapu macam tu juga. Buat apa? Jawab. Baiklah, kita kata minta maaf lah. Apa yang saya sebut tu ada kesilapan, ada kekeliruan, boleh mengelirukan umat, saya tarik balik. Ini yang betulnya, ini penjelasan. Kadang-kadang penjelasan yang kedua lebih celaru daripada yang pertama. Ada juga. Itulah masalah kita ini. Yang ke-8, wala tuti'il kafirin wal munafiqin. Allah Ta'ala peringat kepada Nabi SAW, jangan ikut puak kafir. Jangan ikut buat kafir dan munafik. Mana dua-dua sekali lah. Kalau kafir ni, kadang-kadang jemaah ni dia nak beza macam mana kafir munafik. Kafir tu kafir tulen. Saya tak nak sebut lah kafir. Kita kata siapa dia kafir atas dunia ni. Dia bagi arahan, jelas tu kafir. Ada munafik ni orang yang mengaku beriman, tapi dia yang menolak pelaksanaan undang-undang syariat Allah. Itu munafik nama dia. Dalam munafik amali. Munafik i'tiqad kita pun tak tahu. Sebab apa nak jadi munafik i'tiqad? Dalam hati dia, itu payah nak kesan. Tak boleh kita mudah-mudah. Yang ke-9, kata ulama, wala tuti'il kafir anna an-nahya 'ani syai' la yadullu 'ala wuqu'ihi. Bila Allah Ta'ala larang orang itu buat benda, bukan makna dia buat. Satu peringatan. Ya Nabi, jangan ikut munafik. Adakah Nabi ikut? La. Itu hanya satu peringatan. Suatu orang panggil garis panduan. Macam kita juga. Kita semua ni jangan ambil riba ya. Jangan terjebak dengan rasuah ya. Adakah kita kaki rasuah? Tak. Maknanya dia kata annannahi an syai' la yadullu ala wuqihi. Ini bahasa kita. Bila Tuhan larang orang tu buat sesuatu, bukan makna dia jatuh, dia buat benda tu. Tapi larang ini menunjukkan benda tu salah. Supaya orang lain dengar, tak buat. Itu hikmah. Yang terakhir, wala tuti'il kafirin wal munafiqin. Jangan taat kepada kafir dengan munafikin, jangan. Sebab orang kafir dengan munafikin la yumkin an yakuna nasihan lil mu'min abad. Tak mungkin dia menjadi orang yang beri penasihat kepada orang mukmin selama-lama, jangan.
Nasihat apa dia kafir? Oh, tapi dia pakar dalam bidang ni. Tak apa, dia pakar dalam bidang kesihatan contohnya. Boleh ya kita dengar, tapi kita kena tanya juga doktor yang muslim. Sebab tu dalam kitab fiqh dia kata boleh kita buka puasa ni, boleh kita buat ni dengan nasihat daripada doktor muslim. Mana kalau kita ialah kita pergi jumpa pakar ni orang bukan Islam, non muslim kita kata. Tak boleh kata kafir ni kasar kan. Doktor pakar ni bukan Islam, tapi kita ada pakar orang Islam yang bawah pada dia. Cukuplah tu sebagai saksi. Macam kes hari ni, kes COVID ni. Ramai sudah doktor-doktor muslim yang mengesahkan COVID ni di antara cara nak berubat dia vaksin. Dan kita tak mengaji, tak sedut sibuk lah. Dia lebih pada doktor lah dia ni. Pegang jarum pun takut. Tiba-tiba bercakap lebih pada doktor pakar. Contohnya kita kata. Jadi kalau nak tanya boleh. Bincang boleh. Tapi nak mempertikaikan ilmu orang, ilmu kita je yang bijak, kita kata hati-hatilah dalam percakapan kita. Baiklah para jemaah sekalian, tamatlah dulu muqaddimah, huraian 3 ayat kepada muqaddimah surah ini. Yang kita akan lalui dalam surah ini beberapa cerita ujian Allah Azza wa Jalla, beberapa pensyariatan yang Allah Ta'ala uji kaji dia ke atas diri Nabi SAW sendiri untuk nak membatalkan beberapa adat jahiliah. Kita nanti pun bila sampai ke adat jahiliah ni, kita kena batal dulu sebelum orang lain. Tamatlah kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya insya-Allah.